Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Kalsum bin Samiain. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan dapatan kami dalam statistik asas dalam bidang pendidikan, iaitu kajian inventory gaya pembelajaran VAK pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya Ambilan Jun 2019. Kajian ini telah dilaksanakan oleh saya, Muhammad Adli Haikal bin Muhammad Fauzi, serta Nur Syuhada binti Amsyur dan Nurul Faiza binti Nordin. Baiklah, kita akan bergerak kepada pengenalan. Sebelum kami melaksanakan kajian ini, kami akan melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan kajian. Okey, yang pertama kita akan melihat penyataan masalah. Okey, apakah itu penyataan masalah? Penyataan masalah bagi kajian kami iaitu pelajar kurang mengenali dan mengetahui gaya pembelajaran mereka. Yang kedua, pelajar tidak didedahkan secara mendalam berkaitan gaya belajar dan impaknya terhadap penguasaan sesuatu subjek di peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kami akan bergerak kepada kajian. Kajian inventory gaya pembelajaran pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya Ambilan Jun 2019 telah dihasilkan bagi membantu pelajar mengetahui gaya belajar yang sesuai diaplikasikan oleh mereka. Inventory ini mengandungi dua bahagian di mana pelajar dikehendaki untuk menjawab 12 soalan yang berkaitan gaya belajar harian mereka. Kajian ini menyasarkan seramai 50 orang pelajar PPISMP Ambilan Jun 2019 dari pelbagai option, iaitu Bahasa Melayu, Sejarah, TESOL dan PAI. Seterusnya, kajian ini menumpukan kepada pengelasan pelajar dalam 3 kategori gaya pembelajaran, iaitu visual, auditory dan juga kinestetik. Seterusnya, visual. Visual adalah pelajar yang lebih cenderung untuk belajar melalui pembacaan teks, gambar rajah dan membayangkan sesuatu mengenukan kreativiti pemikiran mereka. Maksudnya di sini, visual ini adalah gaya pembelajaran di mana mereka perlu melihat sesuatu yang konkret dan boleh berfikir untuk sesuatu yang abstrak. Okay, seterusnya kita pergi kepada auditory. Auditory adalah gaya pembelajaran pelajar lebih cenderung untuk belajar melalui pembacaan kuat, nota berbentuk audio ataupun penerangan yang diberikan di dalam kelas. Okey, di sini dijelaskan bahawa pelajar auditory ni dia suka mendengar. Maksudnya kalau orang bercerita tu dia dengar, dia boleh tangkap isi-isi cerita itu dan dia boleh menceritakan semula cerita itu dengan lengkap kerana dia dengar dengan betul. Okey, seterusnya kinestetik. Pelajar lebih menguasai suatu topik dan subjek melalui kaedah aktiviti amali dan pengalaman. Jadi di sini maksudnya pelajar ini perlu bergerak, pelajar ini bersifat aktif. Dia perlu sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mengingati dengan lebih kuatlah. Okey, seterusnya objektif kajian kami ada dua, iaitu mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya dan yang kedua, mengelaskan pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya mengikut kecenderungan gaya belajar. Seterusnya, sorotan literatur. Okay, definisi bagi sorotan literatur ialah sorotan literatur merupakan sesuatu bidang atau disiplin ilmu wujud seperti bidang pendidikan didokong oleh badan pengetahuan. Badan pengetahuan terdiri daripada rangkaian teori yang berkaitan dengan bidang berkenaan. Okay, menurut Asyah pada tahun 1999, sorotan literatur mengenal pasti tahap pencapaian akademik dan gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Kuala Pilah. Instrumen yang digunakan oleh Learning Style Inventory Dun and Price pada tahun 1985. Sampel kajian seramai 97 orang pelajar tingkatan 4 dari aliran teknik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada kolerasi antara pencapaian akademik dan gaya pembelajaran pelajar. Manakala menurut Norehan pada tahun 2001 mendapati bahawa tidak wujud perbezaan gaya pembelajaran antara pelajar pandai, sederhana dan lemah dalam matematik. Dapatan ini memberi implikasi bahawa kesan positif gaya pembelajaran adalah
sama ke atas semua pelajar walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. Seterusnya kita masuk kepada metodologi kajian. Dari segi makna leksikal, metodologi merupakan sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Penyelidikan pula ialah suatu tata cara sistematik, terkawal dan intensif dalam pengumpulan data secara saintifik bagi menambahkan ilmu pengetahuan terkini dalam suatu bidang. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahwa metodologi kajian ialah satu kaedah atau cara saintifik yang digunakan bagi mendapatkan suatu maklumat. Seterusnya kita masuk kepada instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan alat yang digunakan oleh penyelidik atau pengkaji ketika menjalankan penyelidikan atau suatu kajian. Selain itu, instrumen kajian juga digunakan sebagai asas bagi memperoleh data yang dikehendaki oleh pengkaji atau penyelidik untuk mencapai objektif kajian tersebut. Alat yang digunakan dalam kajian ini ialah perisian Google Form. Seterusnya kita masuk kepada perisian Google Form. Perisian Google Form ini digunakan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang digunakan oleh pelajar PPI SMP Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Perisian Google Form ini telah diedarkan menggunakan kaedah persempelan rawak muda. Menurut Noraini Idris pada tahun 2013, persempelan rawak muda ini ialah satu proses pemilihan objek-objek penyelidikan yang mewakili suatu kumpulan yang besar. Google Form ini telah dilengkapi dengan 12 soalan atau 12 item dan telah diedarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada 50 orang responden yang terdiri daripada pelajar PPI SMP Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Google Form ini diedarkan untuk mendapatkan data primer mengenai gaya pembelajaran yang mereka kerap gunakan. Seterusnya, Google Form ini akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Menurut Pangesti Subayo pada tahun 2003, kaedah statistik deskriptif ialah bahagian statistik yang mengenai pengumpulan data, nilai-nilai statistik, pembuatan diagram mengenai suatu perkara yang menggunakan mean, kekerapan, dan peratus. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada penganalisisan data. Jadwal 1 menunjukkan skala Likert yang menggunakan 3 mata, yaitu 1 mata mewakili sangat setuju, 2 mata mewakili setuju, manakala 3 mata mewakili tidak setuju. Mata ini digunakan untuk mencari mean bagi setiap data. Seterusnya, jadwal 2 digunakan untuk menunjukkan garis panduan bagi skor mean. Skor mean bagi sangat setuju ialah 1 hingga 1,67, manakala 1,68 hingga 2,34 merupakan skor mean bagi setuju. Seterusnya, skor mean bagi tidak setuju ialah 2,35 hingga 3. Tujuan jadwal-jadwal ini adalah untuk membaca serta mentafsir data yang diperoleh daripada kajian yang telah dijalankan. Seterusnya kita masuk kepada dapatan 1, yaitu dapatan demografi. Gambar 1 menunjukkan demografi jantina. Setelah data dikumpul dan dianalisis, didapati bahwa 32 orang daripada 50 orang responden adalah terdiri daripada pelajar perempuan, manakala selebihnya yaitu 18 orang adalah terdiri daripada pelajar lelaki. Dari segi peratus, pelajar perempuan telah menyumbang kepada 64%, manakala selebihnya yaitu 36% adalah terdiri daripada pelajar lelaki. Seterusnya, gambar 2 ialah demografi option. Melalui data yang telah dianalisis, option bahasa Melayu telah menyumbang kepada 58%, yaitu mewakili 29 orang, dan diikuti oleh option sejarah, yaitu 20% sebanyak 10 orang. Option pendidikan agama Islam dan TESEL masing-masing mencatatkan bilangan sebanyak 12% dan 10%, yaitu 6 orang dan 5 orang pelajar. Seterusnya ialah demografi umur yang ditunjukkan
pada gambar ketiga. Setelah dianalisis, majority responden adalah berumur 19 tahun, yaitu seramai 39 orang, dan diikuti oleh pelajar berumur 20 tahun, yaitu 9 orang. Manakala 2 orang pelajar adalah terdiri daripada pelajar yang berumur 21 tahun. Kesimpulannya, 78% adalah daripada pelajar yang berumur 19 tahun, manakala 18% dan 4% adalah masing-masing terdiri daripada pelajar yang berumur 20 tahun serta 21 tahun. Baiklah, sebentar tadi kawan saya telah membentangkan bahagian dapatan yang pertama, iaitu dapatan demografi. Saya akan sambung pula bahagian dapatan yang kedua. Dapatan yang kedua ini adalah berdasarkan objektif kajian kami, iaitu mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar PPSMP dan mengelaskan mereka mengikut ciri gaya pembelajaran yang mereka lebih cenderung. Kita akan pergi satu persatu, iaitu objektif yang pertama, mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar. Seperti yang anda lihat di dalam skrin, data ini telah dianalisis menggunakan kaedah statistik, iaitu data kekerapan dan data min. Kekerapan ini dia digunakan untuk mengelaskan bilangan pelajar yang menjawab soalan, manakala min ini digunakan untuk melihat purata kecenderungan gaya pembelajaran pelajar. Ini bermakna kami telah analisis data setelah kami mendapat data daripada responden, data yang tidak terkumpul daripada responden, kami telah masukkan dalam perisian WPS spreadsheet dan kami telah mengenal pasti berapa orang yang menjawab sangat setuju, berapa orang yang menjawab setuju dan tidak setuju. Setelah kajian ini, setelah kami menganalisis, menjadikan dia dalam sebuah data yang terkumpul, kami mendapati bahawa soalan yang kedua dan soalan yang ke-12 mempunyai nilai skor min yang paling tinggi, iaitu masing-masing berada pada nilai min 1.64 dan 1.16, yang membawa maksud bahawa pelajar PPSMP sangat bersetuju tentang gaya pembelajaran ini. Saya akan bacakan soalan yang kedua. Iaitu saya lebih senang membaca dengan kuat daripada membaca sesuatu di dalam hati. Jenis ini adalah jenis auditori. Hal ini bermakna kebanyakan pelajar sangat bersetuju tentang gaya pembelajaran ini. Mereka lebih suka membaca dengan kuat daripada membaca sesuatu di dalam hati. Dan soalan yang ke-12 iaitu saya suka belajar pelajaran yang berbentuk amali. Jenis ini adalah tergolong dalam kinestetik. Ini bermakna pelajar PPSMP lebih suka belajar pelajaran yang berbentuk amali. Dibuktikan dengan nilai min 1.16. Seterusnya kita akan pergi kepada gaya pembelajaran yang paling tidak disetujui. Gaya pembelajaran kinestetik, iaitu soalan yang ke-6, iaitu saya menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, iaitu kinestetik kan. Dia berada pada skor 2.42, iaitu tidak setuju. Hal ini menunjukkan daripada 50 orang responden, majoriti menjawab tidak setuju kepada gaya pembelajaran ini. Dan secara keseluruhannya, majoriti ciri gaya pembelajaran yang lain berada pada tahap sederhana. Yang saya tidak sebutlah, saya tidak sebut satu persatu soalan itu. Min bagi soalan itu berada pada tahap setuju. Dan min keseluruhan dia adalah 1.91, iaitu kebanyakan pelajar menjawab setuju terhadap gaya pembelajaran ini. Baiklah, bagi mengira min pula, jumlah kekerapan dibagikan dengan jumlah responden. Kita lihat pada contoh yang pertama, iaitu min sangat setuju, kekerapan dia 16, kita darabkan dengan 1. Kenapa darabkan dengan 1? Seperti sebelum ni kita telah dibentangkan kan bagian nilai skor. Sangat setuju nilai skor dia adalah 1, manakala setuju nilai skor 2 dan tidak setuju 3. Jadi kita akan darabkan kekerapan, kita akan darabkan dengan nilai skor, kita akan dapat jumlah kekerapan. Lepas tu kita bagikan dengan jumlah responden 50 orang. Jadi
kita akan mendapati jumlah min. Baiklah, kita akan sambung pula kepada dapatan bagi objektif yang kedua. Objektif yang kedua adalah mengelaskan gaya pembelajaran pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya. Seperti yang anda lihat dalam jadual dan raja yang telah disediakan di dalam skrin, kajian ini mendapati bahawa majoriti pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya tergolong dalam golongan visual, iaitu daripada 50 orang responden, terdapat 22 orang yang menjawab soalan ini tergolong dalam golongan visual yang mewakili sebanyak 44%. Dan bagi golongan auditori dan kinestetik pula berada pada kekerapan yang sama, iaitu sebanyak 14 orang daripada 50 orang responden. Kedua-duanya 14 orang, iaitu seramai 14 orang yang telah dikelaskan dalam golongan ini yang mewakili sebanyak 28%. Jelaslah bahawa pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya ini lebih cenderung kepada gaya pembelajaran visual yang lebih gemar belajar melalui pembacaan teks, gambar raja dan membayangkan sesuatu menggunakan kreativiti pemikiran mereka. Oleh itu, kami dapat simpulkan bahawa objektif kedua ini tercapai kerana kesemua pelajar atau responden yang menjawab soalan yang telah kami edarkan ini dapat dikelaskan mengikut ciri pembelajaran mereka. Kelas seterusnya kita akan pergi kepada kesimpulan dan cadangan seperti yang anda lihat di dalam skrin. Kesimpulannya, setelah dikaji, gaya pembelajaran pelajar adalah berbeza-beza pada setiap keadaan. Hal ini bermakna apabila kami edarkan soalan ini kepada 50 orang responden, 50 jawapan yang berbeza-beza juga yang kami dapati daripada kajian ini. Setelah kami kaji dan kami analisis, option juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan gaya pembelajaran pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana selalunya option yang memerlukan ingatan yang kuat lebih cenderung menggunakan gaya pembelajaran visual. Sebagai contoh, kita ambil option sejarah. Option sejarah ialah option yang memerlukan ingatan yang kuat kerana perlu mengingat banyak sejarah. Option ini adalah lebih cenderung menggunakan gaya pembelajaran visual. Hal ini dibuktikan apabila daripada 10 orang pelajar sejarah yang menjawab soalan ini yang menjadi responden, 8 orang daripadanya tergolong dalam golongan visual. Oleh itu, amat penting bagi seseorang pelajar tu untuk mengetahui gaya pembelajaran yang sesuai baginya agar sesi pembelajaran dan ulang kaji itu menjadi lebih mudah dan tidak memberi tekanan kepada diri sendiri. Jadi, adalah penting untuk kita mengenali gaya pembelajaran kita sebagai seorang pelajar. Kerana apabila kita salah dalam cara pembelajaran, itu akan mengakibatkan tekanan dalam pelajaran. Sebab itu kebanyakan pelajar rasa tekanan, rasa stres untuk belajar sebab salah dalam penggunaan gaya pembelajaran mereka. Sini kami mencadangkan para pelajar untuk sentiasa mencari maklumat di media-media masa seperti Google tentang gaya pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Kerana di zaman moden ini semuanya di hujung jari, kita boleh mendapatkan maklumat dengan pantas. Jadi bagi mengelakkan pelajar mendapat tekanan dalam sesi pembelajaran, pelajar dinasihati untuk sentiasa menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan gaya pembelajaran mereka. Oleh itu, mereka perlu sentiasa mencari inisiatif bagi mengelakkan daripada perkara itu berlaku. Ini adalah beberapa platform yang kami jadikan sebagai rujukan. Kalau anda lihat di skrin. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.